Assalamualaikum, saya Nurul Natasha binti Azami yang bernombor matrik C21A21004 dari kelas reka bentuk seni tradisional CFT 1032 L3. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan individu saya iaitu seni halus Anyamang Mengkuang. Bahagian yang pertama adalah pengenalan. Menganyam ialah proses yang menjalinkan helaian daun mengkuang yang mengikut proses yang telah diletakkan. Seni anyaman ini telah dilakukan sejak zaman dahulu lagi oleh masyarakat Melayu, terutamanya di negeri Terengganu, Kedah, Perak dan Melaka. Anyaman dapat dihasilkan dengan banyak ketika dahulu kerana terdapat banyak pokok mengkuang. Oleh disebabkan itu, seni anyaman mengkuang dapat tersebar dengan lebih luas. Kebanyakan anyaman yang dihasilkan melalui mengkuang amat menekankan ciri fungsional. Antara barang-barang yang dihasilkan dengan mengkuang ialah tika yang kebiasaannya digunakan untuk melapik lantai dapur dan juga digunakan untuk menjemur padi dan lain-lain fungsinya. Namun, kebiasaannya anyaman mengkuang tidak dicelup untuk kegunaan demikian. Tika yang dicelup adalah tika yang dikhaskan kepada tetamu. Malah, bukan sahaja berwarna turut disertakan dengan corak. Bahagian yang kedua adalah sejarah anyaman. Seni anyaman merupakan seni kraf tangan Malaysia yang telah wujud sejak 300 tahun yang lalu. Perkembangan seni anyaman telah berkembang dan maju tanpa pengaruh dari luar dan ianya dikembangkan oleh orang Melayu. Kegiatan anyaman kebiasaannya dilakukan oleh kaum wanita. Ianya bertujuan untuk mengisi masa lapang. Namun, pada masa kini, anyaman dilakukan juga dibuat untuk mendapatkan hasil pendapatan sebagai sumber sampingannya. Anyaman yang dibuat kebiasaannya untuk kegunaan sendiri dan juga untuk memberikan kepada sanak saudara atau kenalan terdekat sebagai hadiah. Kerja-kerja anyaman kebiasaannya dilakukan oleh kaum wanita, manakala lelaki hanya melakukan kerja-kerja penyediaan bahan seperti menetak daun dan memproseskan daun. Antara bahan yang digunakan untuk anyaman ialah seperti rotan, mengkuang dan juga pandang. Secara tidak langsung, hasilnya dapat memaparkan kreativiti dan kesenian yang dimiliki oleh rakyat Malaysia. Bahagian yang ketiga adalah tokoh seni anyaman. Yang pertama adalah Aminah Ali. Puan Aminah dilahirkan pada 1944. Beliau berasal dari Rusila, Terengganu yang merupakan tempat yang terkenal penghasilan kraf tangan anyaman yang terkenal. Beliau diiktirafkan oleh Lembaga Kraf Tangan Malaysia sebagai tokoh kraf anyaman. Beliau mempunyai rekod cemerlang iaitu telah memenangi tempat yang pertama dalam pertandingan pertukangan tangan anjuran Muzium Negara. Yang kedua adalah Nik Asiah Cik, seorang pengusaha anyaman tika yang bernama Nik Asiah Cik, berumur 48 tahun yang berasal dari Pasir Putih, Kelantan. Beliau berkata bahawa anyaman seperti tika mengkuang masih mendapat tempat bagi mereka yang benar-benar mencintai hasil seni kraf tradisional. Beliau juga menyertai Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia dan hasilnya beliau tidak menang tangan untuk menyiapkan tempahan yang ditempah. Ketiga adalah Zahra Abdul Majid. Puan Zahra Abdul Majid yang berumur 58 tahun yang berasal dari Kampung Bukit Bendar, Bukit Kepong. Beliau telah lama dalam bidang anyaman ini iaitu selama 40 tahun. Beliau berkata, sekiranya diusahakan selalu oleh masyarakat, sudah semestinya dapat dijadikan sebagai industri yang dapat berkembang maju dan dapat dikenali oleh golongan muda pada zaman sekarang. Beliau menyatakan untuk membuat anyaman ini tidaklah rumit. Namun, mereka perlu mempunyai kesabaran yang tinggi dan ketelitian. Bahagian keempat adalah harga jualan anyaman mengkuang. Harga jualan daripada anyaman mengkuang kebiasaannya antara RM200 dan RM400 sebulan. Namun, ianya bergantung kepada permintaan pasaran dan tahap kualiti dan kepuasan pelanggan terhadap hasil yang dibuat.
Menurut Sofia Othman, 67 tahun, mengatakan kraft tangan yang dihasilkan mempunyai harga sendiri berdasarkan pasaran dan permintaan pelanggan. Tikar mengkuang yang mempunyai corak menarik seperti kelerai cengkeh beranak, bunga berantai dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bahagian kelima ialah faktor golongan muda kurang berminat terhadap anyaman. Anyaman adalah hasil seni yang kian dilupakan oleh golongan zaman sekarang. Golongan muda menganggap kerja-kerja seperti anyaman mengkuang sangat rumit untuk dilakukan, maka mereka kurang berminat untuk mencuba. Sikap yang tidak mengambil tahu tentang budaya sendiri juga salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya warisan kraft tangan yang diturunkan oleh nenek moyang. Hal ini kerana mereka menganggap seni kraft tangan tersebut sudah tidak diguna pakai pada zaman kini. Bahagian keenam adalah fungsional anyaman mengkuang. Mereka membuat anyaman yang pelbagai benda kerana ianya berkait rapat dengan kehidupan mereka, terutamanya golongan pesawah. Antara benda yang dibuat dengan menggunakan mengkuang ialah seperti tikar pengalas berwarna-warni, tempat duduk, pembungkusan, alas dinding, tikar menjemur padi yang berwarna putih, kipas dan lain-lain benda kegunaan. Hasil anyaman mengkuang juga dapat dijadikan dan digunakan sebagai bekas simpanan makanan. Contohnya, untuk menyimpan makanan seperti dodol bagi mengekalkan tahan lama. Namun, pada hari ini seni anyaman lebih difokuskan kepada sebagai bahan hiasan, seperti dijadikan sebagai barangan pameran sahaja. Merujuk kepada gambar yang dipaparkan ialah antara hasil barangan yang diperbuat daripada anyaman mengkuang. Ketujuh ialah proses perwarnaan dalam pembuatan anyaman. Dua proses perwarnaan anyaman ialah tradisional dan moden. Cara tradisional ialah menggunakan bahan semula jadi. Bahan yang digunakan seperti kunyit, buah kesumba India, daun pokok arang, kapur dan daun pokok bemban. Kunyit untuk menghasilkan warna kuning, buah kesumba menghasilkan warna jingga dan merah, buah pokok arang menghasilkan warna hitam, kapur menghasilkan warna putih dan daun pokok bemban menghasilkan warna hijau. Cara moden pula ialah menggunakan pewarna moden seperti bahan pencelup distaff dan campuran bahan kimia yang lain. Bahan kebiasaannya dalam berbentuk hablu atau serbuk. Bahagian ke-8 ialah teknik mewarna mengkuang. Pertama ialah panaskan air bersih sehingga mendidih di dalam periuk. Kedua, setelah air mendidih, masukkan bahan pewarna ke dalam air tersebut. Yang ketiga, sebelum mengkuang dimasukkan, daun mengkuang perlu diikat dan barulah masukkan ke dalam periuk yang berisi air pewarna tadi dan direndamkan seketika. Yang keempat, setelah setengah jam direndamkan, keluarkan daun mengkuang tersebut. Yang kelima, sebelum dijemurkan, daun mengkuang perlu dicuci dengan menggunakan air bersih terlebih dahulu. Yang keenam, akhir sekali ikatan daun mengkuang dibuka dan dijemur untuk keringkannya. Bahagian ke-9 ialah memproses bahan. Proses yang pertama ialah memotong empulu daun. Memotong daun perlu berhati-hati kerana pada daun mengkuang terdapat duri dan pada bahagian tirus harus dibuang terlebih dahulu bagi mendapatkan saiz yang sama panjang. Proses kedua ialah melayukan daun di atas bara api. Tujuannya adalah untuk mematikan sel daun dan mengeringkan air yang ada pada daun. Proses ketiga ialah membelah dan melurut daun. Duri-duri yang terdapat pada tulang belakang dan sayap daun mengkuang akan dibuang. Kemudian dikumpul dan diikat serta dipukul supaya daun tersebut lembut dan mudah dilurut. Daun-daun yang dilurut tidak terputus direndamkan di dalam air selama 2 atau 3 hari. Proses keempat merebus daun dalam larutan pewarna.
Direbus dalam setengah jam bersama dengan bahan pencelup. Warna yang sering digunakan ialah seperti merah, kuning dan hijau. Bahan yang digunakan seperti pokok kesumbar warna merah dan daun beban warna hijau dan kunyit warna kuning. Proses kelima ialah dikeringkan dan dilurut semula. Daun mengkuang yang diwarnakan ialah setelah dicelup dan dikeringkan. Bilah-bilah daun tersebut akan dilurut untuk kali terakhir bagi mendapatkan permukaan yang licin dan lembut. Yang ke-11, jenis kelerai. Jenis kelerai terbahagi kepada dua bahagian, iaitu semula jadi dan bebas. Pada bahagian semula jadi terdapat fauna dan flora. Antara contoh yang saya dapat ambil ialah bunga Cina, cengkeh, siput dan akar. Pada bahagian bebas, antara contohnya ialah belah ketupat, kisar mengiri, beras patah dan madu manis. Merujuk kepada gambar yang dipaparkan ialah jenis-jenis kelerai yang disertakan dengan coraknya. Bahagian ke-12 ialah jenis corak. Terdapat 11 corak yang digunakan dalam membuat anyaman mengkuang. Yang pertama, corak tapak jatuh. Yang kedua, corak mata bilis. Yang ketiga, corak beras patah. Yang keempat, corak Palembang. Yang kelima, corak Bugis. Yang keenam, corak Muar. Yang ketujuh, corak berselang-seli. Yang ke-8, corak berdiri. Dan yang ke-9 ialah corak serong. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.